peranan wanita dalam pembangunan diri, keluarga dan masyarakat, yang mana peranan lelaki dan wanita adalah saling melengkapi dalam usaha mewujudkan umat pertengahan. Wanita dan lelaki saling lengkap melengkapi. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Allah sebut ba'duhum awliya'u ba'd. Maknanya saling tolong menolong, bantu membantu. Jadi tidak timbul orang kata apa, perbezaan dari segi pentingnya peranan setiap lelaki dan wanita dalam membangunkan masyarakat. Dan kita tengok dalam ayat itu Allah tekankan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maknanya bila sebut ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu secara tak langsung kita dah dapat gambarkan peranan dalam masyarakat. Peranan dalam masyarakat. Jadi dia bukan sahaja berkisar dalam lingkungan rumah semata-mata, tapi dalam membina masyarakat itu sendiri. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Jadi daripada situ jelas menunjukkan bahawa hubungan wanita dan lelaki ini adalah berasaskan kepada kerjasama, pemufakatan. Bukan saling rebut-merebut ataupun saling orang kata apa, berlomba-lomba, bersaing. Bersaing. Pihak ni nak atasi yang ni, pihak ni nak atasi yang ni. Tapi kedua-duanya adalah saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Sebab tu dia sebut ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi apabila dia saling bantu-membantu itu, sudah semestinya lah ada pengkhususan ataupun peranan yang khusus kepada pihak-pihak tertentu. Sebab kalau kita ibaratkan dalam satu pertubuhan yang ramai ahli, kalau kita katakan saling bantu-membantu tu dalam bentuk semua buat kerja bidang yang sama, sudah tentu dia tak timbul bantu-membantu tu, bukan? Jadi kalau kita kata saling bantu-membantu tu, intinya mereka saling tolong-menolong dalam mencapai sesuatu tujuan, di mana setiap orang itu ada medannya, ada bidangnya, ada peranannya, ada kepakarannya. Jadi begitulah kita bayangkan lelaki dan perempuan ini dalam sebuah masyarakat, saling bantu-membantu dalam mencapai suatu matlamat, iaitu masyarakat yang sejahtera dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah akhirkan ayat tadi dengan ulaika sayarhamuhumullah. Dalam rumah tangga kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah membahagikan tugas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami, lelaki, mereka qawwam, menjadi pemimpin, pelindung kepada ahli keluarga yang wanita. Dan kalau isteri, fasolihatu qanitat, isteri-isteri yang soleh, yang solihah adalah isteri yang qanitat, yang maknanya yang taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, dan memelihara rumah tangga tu, memelihara rumah tangga sebagaimana Allah telah memeliharanya. Jadi kita nampak di situ pembahagian tugas dalam rumah tangga. Dan namun begitu, tidaklah bermakna wanita dia hanya duduk terkongkong dalam rumah. Jadi kita ambil contoh Asma binti Yazid. Dia pernah pergi jumpa Rasulullah SAW, mewakili wanita. Yang ini saya selalu pegang lah. Sayap wanita ni ambil pelajaran daripada kisah Asma, di mana zaman sahabiat lagi mereka ada seolah-olah kita panggil pertubuhan lah, ada jurubicara.
Asma secara direct berkata, saya datang sebagai wakil kaum wanita. Jadi sebab itu Asma tu sendiri mendapat nama julukan, gelaran juru bicara wanita. Khatibatun nisa, juru bicara wanita. Jadi dia pergi mengemukakan soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan jumpa seorang-seorang bisik-bisik tak, kan? Depan sahabat-sahabat tanya tentang lelaki dan wanita. Lelaki pergi berjihad, pergi haji, pergi perkumpulan solat jenazahnya apa semua. Tapi wanita kebanyakannya buat kerja kat rumah, jaga anak, masaknya, jahit bajunya, macam-macam. Jadi dia kata, adakah wanita dapat pahala daripada perjuangan para suami yang pergi jihad apa semua tu? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Rasulullah dengar soalan tu pun Rasulullah tanya para sahabat, kamu dengar ni, kamu pernah terfikir tak awak perempuan boleh fikir macam ni? Dia tanya para sahabat. Tu nak ceritakan bahawa bagaimana Islam ni dia melahirkan wanita yang berfikiran terbuka, yang mata, yang berani bercakap dan sebagainya. Tak seperti zaman jahiliah dulu di mana mereka tertindas dan tertekan. Jadi bila tengok begitu petahnya Asma mengemukakan soalan, sahabat-sahabat pun kata, kami pun tak sangka perempuan boleh fikir sampai macam ni. Sampai begitu mereka pun terkesima lah orang kata. Jadi Rasulullah kata, bagi tahu pada wanita-wanita yang mewakili kamu, maknanya kamu buat kerja kamu tu, kamu akan kongsi pahala dengan suami kamu, semua dapat pahala. Jadi Asma pun balik dengan gembira. Jadi kalau kita tengok kat situ, macam seolah-olah wanita ni tak payahlah lagi nak kerja kat luar apa semua, cukuplah kat rumah, suami aktif, dia dapat pahala sama. Mana kita tengok penglibatan dalam masyarakat? Asma tu sendiri yang dia direct dapat jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa wanita yang menjadi suri rumah ni dia share pahala dengan suami, tapi dia sangat aktif. Belajarnya, meriwayatkan hadisnya sampai terlibat dengan peperangannya, pergi ghazwah-ghazwahnya dengan macam-macam penglibatan. Itu nak ceritakan bahawa walaupun peranan besar di rumah tu tidak bermakna itu sahaja, dia tidak lagi terlibat dalam aktiviti di luar sana. Jadi dia juga ada peranan di luar dan tidak pernah dihalang. Wanita telah mendapat tempat yang khusus dari segi kedudukan dan peranan di dalam sosial masyarakat. Menurut Islam, sejak awal-awal tujuan penciptaan oleh Allah Ta'ala dan kehidupan manusia. Kedudukan dan peranan yang dikhususkan untuk wanita bukan bermaksud membezakan atau mendiskriminasikan wanita, tetapi memudahkan kedua-dua lelaki dan wanita untuk menjalankan tanggungjawabnya dengan lebih efektif. Daripada sirah juga di mana terbukti bahawa pada sejak awal zaman Nabi SAW, orang yang pertama buka hospital, kan? Kita panggil hospital ke klinik ke apa, kan? Yang pertama dalam sejarah Islam adalah seorang wanita. Seorang wanita. Jadi dia bukan saja ada orang kata pusat rawatan dia di dekat dengan Masjid Nabi SAW. Malah pusat rawatan ni dia boleh bergerak. Kalau ada peperangan, dia akan angkut barang-barang keperluan rawatan dia ni ke medan perang. Sampai begitu sekali Islam memberikan peluang tu. Mereka mesti diberikan sokongan. Sebab tu kita sebut dalam sini, dalam piagam ni, menyediakan bantuan dan prasarana khusus untuk wanita muda, ibu tunggal, wanita terpinggir, wanita kelainan upaya dan warga emas. Jadi maknanya
mereka diberi peluang untuk memainkan peranan, dan pada masa yang sama masyarakat juga, pihak berkuasa juga mesti memberikan dukungan dengan menyediakan apa yang diperlukan. Wanita Ikram.